TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Pentaksiran Bilik Darjah PBD yang lebih dikenali sebagai PBD, dan topik kita pada hari ini adalah PBD dalam pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Dan bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah. Dan pastinya ada guru yang akan mengajar kita pada hari ini mendiskusikan tentang topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, dalam PBD hari ini kita akan mendiskusikan berkenaan dengan PBD dalam pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Sebelum perbincangan kita, saya kenalkan dahulu guru juru bahasa isyarat kita, Cikgu Duzaimah Kamarudin daripada SMK Tun Mutahir Batu Berendam Melaka. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu bersama dengan kami pada hari ini. Dan bersama dengan kita pada hari ini, guru yang akan menjelaskan tentang topik kita iaitu Ustazah Siti Rahmah Syahbudin daripada SM Sains Selangor Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ustazah apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Syafiqah apa khabar? Sihat. Ustazah merah menyalir ni, masya-Allah. Jadi Syafiqah pula coklat yummy. Masya-Allah. Jadi Ustazah, untuk topik kita PBD dalam pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3, saya pasti Ustazah sudah bersedia untuk menjelaskan tentang topik kita. Tak sabar yang ni Syafiqah. So, kita nak beri panduan kepada penonton di luar sana. Baik, jom kita persilakan Ustazah untuk mulakan. Kita mulakan Syafiqah ya bersama-sama. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin ataupun dikenali sebagai Usrah dalam slot PBD dalam pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3, di mana pada hari ini Ustazah akan kongsikan bersama penonton-penonton di luar sana bagaimana untuk kita melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Di sebelah Ustazah ini ada buku panduan pentaksiran bilik darjah atau kita kenali sebagai PBD ya Syafiqah dalam dunia pendidikan sekarang ini bagi mata pelajaran pendidikan Islam untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, Ustazah teruskan. Untuk segmen yang pertama ni kita nak pergi kepada pengenalan. Apa sebelum kita nak melaksanakan PBD ni, apa yang cikgu lah terutama ya Syafiqah perlu tahu terlebih dahulu. Ya, sebab cikgu-cikgu yang kena melaksanakan PBD ni Syafiqah dekat sekolah ya. Jadi yang dia punya apa istilah dia audiens lah ya. Audiens dia ialah murid-murid di sekolah. Jadi ibu bapa perlu tahu apa yang anak-anak mereka perlu jalani ya. Okey. Jadi apa yang kita paparkan di monitor ialah buku teks pendidikan Islam tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Ini adalah kita punya skop mata pelajaran kita ya, pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi bidang pembelajaran untuk pendidikan Islam ini kita ada 6 bidang. Untuk pengetahuan semua, kita ada 6 bidang pembelajaran iaitu bidang Al-Quran, hadis, akidah, kita ada bidang fikah, bidang sirah dan tamadun Islam, juga bidang akhlak Islamiah untuk siapa yang belum mengetahui lagi lah. Ya. Okey, kemudian ini dia langkah-langkah apabila seorang cikgu itu dia nak melaksanakan PBD di dalam kelas ya. Iya ke nak melaksanakan PBD dalam kelas? Ya. PBD ni dia pentaksiran formatif iaitu pentaksiran yang dilaksanakan semasa guru itu melaksanakan PDPC di dalam kelas ya. Okey, jadi pertama sekali langkah pertama apabila seorang cikgu itu dia nak melaksanakan PBD, dia hendaklah mengenal pasti dan menguasai cara melaksanakan PBD secara umum. Apa bahan rujukan yang cikgu ni kena tengok Syafiqah? Cikgu ni kenalah ini dia bahan dia ya. Cikgu-cikgu kat luar sana dan ibu bapa pun perlu tahu. Inilah dia buku panduan
PBD edisi kedua 2019. Jadi PBD ni Syafiqah sebenarnya dia banyak berubah. Dia banyak berubah, tapi ini adalah buku panduan yang paling terkini yang cikgu-cikgu perlu rujuk. Kemudian apa langkah seterusnya untuk mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3, guru-guru perlu mengenal pasti dan menguasai kurikulum standard sekolah menengah pendidikan Islam dengan merujuk di SKP pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3 dan buku teks pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3 kerana buku teks merupakan terjemahan bagi di SKP pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan 3. Ada bersama kita di studio ini adalah di SKP yang berdekatan dengan Syafiqah, di SKP pendidikan Islam tingkatan 1, tingkatan 2 dan yang berdekatan dengan Ustazah ialah di SKP pendidikan Islam tingkatan 3 ya. Okey, kemudian yang seterusnya apabila kita memegang dah di SKP dan buku teks, apa yang perlu kita buat ialah merancang pelaksanaan PBD dalam proses PDPC bagi satu-satu SK. SK itu apa? Standard kandungan yang terdapat dalam di SKP kita dengan lengkap dalam RPH mengikut kesesuaian tempoh pengajaran yang diberikan dengan merujuk kedua-dua dokumen tadi. Kemudian setelah kita rancang, kita pun laksanakan PBD seperti mana yang dirancang dengan merujuk buku teks dan menyediakan instrumen pentaksiran yang bersesuaian. Kemudian setelah kita melaksanakan PBD, apa yang perlu kita buat? Kita berikan prestasi kepada setiap murid selepas selesai murid melaksanakan setiap tugasan yang diberikan bagi satu kelompok SK, iaitu standard kandungan tadi. Setelah kita selesai memberikan prestasi, maka barulah kita merekodkan perkembangan murid setelah selesai PDPC dilaksanakan dan seterusnya merekodkan tahap penguasaan murid tersebut jika satu kelompok SK telah selesai diajar. Banyak kan term-term baru kan yang Syafiqah dengar ya. Okey, itu saja untuk pengenalan kita. Terima kasih Ustazah untuk pengenalan mukadimah untuk PBD dalam pendidikan Islam tingkatan 1, 2 dan kita ringkas dan padat penjelasan Ustazah. Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Dan sekarang ini Ustazah, kita nak beri ruang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam pentaksiran Bilik Darjah yang lebih dikenali sebagai PBD, dan hari ini topik kita bincangkan adalah berkenaan dengan PBD dalam pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi Ustazah, kita tahu tentang PBD mesti ada cara pelaksanaannya. Betul. Jadi mungkin Ustazah boleh menerangkan kepada kami. Dipersilakan. Apabila kita dah rancang tadi kan Syafiqah melalui RPH, rancangan pengajaran harian. Jadi Ustazah nak terangkan bagaimana kita nak laksanakan PBD melalui satu contoh tajuk. Contohnya kita nak ajar zakat penyuci harta. Tajuk tingkatan 3. Ya. Okey, jadi ini kita ambil di SKP, kita ambil buku teks, kita senaraikan standard pembelajaran apa kita nak ajar pada untuk tajuk tersebut. Inilah dia. Ya, sila rujuk slide Ustazah. Ini dia senarai standard pembelajaran kita nak ajar. Jadi apa kita nak buat dengan standard pembelajaran ni? Kita tengok kita bahagikan standard pelajaran ni ikut masa kita mengajar. Dalam satu minggu tu, macam Ustazah kan Syafiqah. Ustazah ada satu masa, Ustazah ada 2 masa. Dan seminggu tu mengajar tingkatan 3 ni, Ustazah ada 3 masa. Jadi untuk 6 SP ni, Ustazah yang 4.16.1 tu, Ustazah ajar untuk satu masa. Yang warna merah jambu tu, 4.16.2 sampai 4.16.4 tu, Ustazah ajar yang untuk 2 masa. Yang 2 terakhir tu, Ustazah ajar untuk yang 3 masa. Ustazah dah bahagikan macam tu, kita bajet-bajet ngam lah kan. Lepas tu apa kita nak buat? Kenapa kita nak buat macam tu? Sebab kita nak tentukan kaedah pentaksiran dan instrumen pentaksiran. Dan kaedah pentaksiran dalam PBD ni ada 3 saja. Pemerhatian, lisan, penulisan. Kita boleh guna kaedah ini secara berasingan atau boleh digabungkan. Ini contoh saja yang Ustazah letak dekat slide ini. Contoh saja. Boleh dia pelbagai lagi. Boleh rujuk buku panduan kita. Ya, ini contoh saja. Ya. Instrumen pentaksiran ini pelbagai. Okey. Jadi contohnya Ustazah untuk 4.16.1 ni untuk SP yang ni ya. Jadi untuk yang ni Ustazah pilih dia punya kaedah pentaksiran dia
aktiviti, ustazah tentukan aktiviti apa. Ustazah untuk menyatakan maksud dan hukum zakat, ustazah nak terangkan dulu maksud dia, supaya kenapa kena terangkan, supaya tak terkeluar daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak nanti kan jalan sesat pula kan. Jadi kemudian suruh minta murid terangkan semula supaya nak tengok pemahaman mereka. Kemudian kaedah pentafsiran dia ada 3. Ustazah gabungkan 3-3 tadi, dan instrumen dia ustazah buat soalan uji minda bagi setiap kumpulan. Okey, kemudian jadi untuk yang dalil zakat pula, ustazah buat aktiviti dia, murid yang dapat baca dalil dengan lancar dan bertajwid akan bimbing rakan selepas baca dalil beserta terjemahan. Yang ini kaedah dia ustazah pilih 2 je, Syafiqah. Ustazah tak buat penulisan untuk baca dalil, hanya pemerhatian dan lisan saja. Instrumen dia ustazah pilih bacaan beramai-ramai dan bacaan individu. Ada 2 jenis instrumen ustazah pilih. Okey, jadi ini contoh ustazah buat kat kelas macam mana. Ini ustazah bagi dia punya subtopik. Okey, kemudian ustazah bagi maksud, ustazah terangkan maksud. Okey, lepas tu ustazah terangkan hukum. Lepas tu inilah soalan yang ustazah bagi dekat anak murid ustazah. Kemudian ustazah bagi inilah dia gambar masa mereka nak memberikan, ustazah tanya tu tadi bagi tunjuk soalan tu, ini dia orang berebut-rebut. Setiap kumpulan wajib memberikan wakil nak memberikan jawapan. Jawapan tu ustazah suruh tulis dekat papan putih kat depan tu. Kat situ ya. Setiap kumpulan wajib. Setiap kumpulan wajib memberikan wakil kumpulan untuk memberikan jawapan kat depan. Ada markah. Siapa tak bagi jawapan, dia tak dapat markah lah. Macam tu ya. Jadi itulah dia contoh aktiviti yang kita buat dan nak taksir mereka. Jadi siapa jawab betul maka dia menguasai lah. Siapa yang jawab salah tidak menguasai. Ya, macam tu. Dan jawab tu tengok tutup buku. Jawab tu tutup buku, begitu ya. Contoh. Ini mereka perlu bersedia lah ustazah kan? Ya, perlu bersedia ya. Okey. Ini contoh soalan uji minda untuk hukum zakat pula. Sama juga dia punya cara pun begitu. Jadi sama juga yang ini pun angkat orang yang berbeza, mesti wakil yang berbeza, sama juga menulis jawapan di hadapan ya, pada waktu yang sama kan. Okey. Ini untuk contoh yang dalil tadi, aktiviti dalil tadi yang ustazah cadangkan tadi, ustazah rancang tadi adalah rakan rakan mereka yang boleh, yang ustazah dah kenal pasti kan, ustazah kenal anak murid ustazah kan, yang ustazah kenal pasti dapat membaca ayat Al-Quran dengan baik, bimbing. Kan, bimbing, sebab kita nak latih anak murid kita jadi pemimpin, Syafiqah. Melalui PBD ni kita boleh latih anak murid kita jadi pemimpin. Ini yang bagusnya PBD ni. Betul kan? Ustazah, mungkin kita ada paparan video ustazah? Ya, betul. Jadi mari kita saksikan paparan video anak murid ustazah membimbing rakan-rakan mereka. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Okey, itu ya, itu contoh. Jadi sebenarnya masa mereka membaca tu pun kita boleh taksir bacaan beramai-ramai. Jadi kalau dengar sendu je suara tu ramailah tak boleh baca. Kalau dengar suara ramai baca boleh baca tadi tu kan. Maksudnya Syafiqah rasa alhamdulillah lah kan 80% boleh baca dengan baik. Tapi kan tak semestinya semua boleh baca dengan baik. Jadi ustazah pun menguji individu. Jadi ustazah pun ada sediakan yang ustazah uji individu. Mari kita tengok video yang uji individu, Syafiqah. Jom kita saksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Shadaqallahul azim. Jadi kalau bacaan macam ni, kita bolehlah bagi murid kita ni dia menguasai dengan baik. Kalau ustazah bagi setiap SP tu, dia ustazah bagi 3. L lemah, S sederhana, C cemerlang. Ya, untuk TP itulah ya. Okey. Okey, kemudian untuk setiap
Untuk setiap SP tu, contoh kita ada 3 SP yang ustazah gabungkan. Jadi maksudnya setiap SP tu kita boleh buat secara berasingan, boleh juga kita gabungkan 3 SP. Kalau tengok dekat slide ustazah ni, ustazah gabung 3 SP sekali, ustazah buat satu aktiviti. Apa aktiviti yang ustazah buat? Iaitu gallery walk zakat. Ustazah guna 3 kaedah pentaksiran, instrumennya terus 4 jenis instrumen pentaksiran. Ada perbincangan, pembinaan bahan pembentangan dalam kumpulan dan pengisian modul individu. Ada yang individu juga, ada juga yang dalam kumpulan, ya. Jadi ini contoh dia. Jadi ustazah bahagikan tugasan. Terus satu aktiviti saja kita boleh taksir 3 SP terus. Dan ada instrumen 4 instrumen boleh dibuat di situ, ya. Inilah dia gambar-gambar bukti ada perbincangan dalam kumpulan, ya. Okey, ini pembinaan bahan. Kita boleh tengok, ya, bukti-bukti dalam slide ustazah, pembentangan kumpulan. Ni setiap kumpulan ni membentang, ya, pada waktu yang lain, kelas yang lain. Jadi maksudnya sini Syafiqah, untuk satu setiap topik tu tidak perlu habis dalam satu hari. Dia boleh sebab dia KSSM ni tajuk kita tak banyak untuk pendidikan Islam ni. Jadi dia memang yang penting sekarang ni fokus kita adalah murid menguasai, ya, murid menguasai. Jadi untuk individu, untuk yang SP 3 SP ni, ustazah juga memberi tugasan individu. Kalau Syafiqah tengok dekat slide kita ni, setiap walaupun mereka ada tugasan kumpulan, tapi mereka juga diwajibkan untuk mengisi modul individu. Jadi kita nak pastikan walaupun mereka buat tugasan kumpulan, tapi mereka juga sebagai individu mereka juga menguasai, ya. Okey. Itu dia Ustazah, antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam kelas untuk pentaksiran bilik darjah. Jadi Ustazah nak teruskan apa ke? Okey, jadi untuk dua SP yang terakhir, ini biasa memang untuk setiap SK tu kita akhiri dengan TP6 lah kan, projek untuk TP6. Jadi untuk dua SP yang terakhir ni, ustazah memang selalu akhiri dengan projek TP6. Jadi ustazah memang selalu gabungkan supaya nampak climax lah, orang kata kan, climax. Jadi dua SP tu ustazah selalu akhiri dengan satu projek. Aktiviti dia ustazah biasa buat penerangan hikmah dan ustazah kaitkan untuk masukkan hikmah tadi tu dengan pembinaan projek. Projek TP6 zakat, ustazah namakan projek itu projek hikmah memberi. Ustazah guna 3 kaedah, ada 3 instrumen pentaksiran di situ. Kemudian contohnya ustazah terangkan dulu hikmah dia apa. Ada 3 konteks hikmah pensyariatan zakat, pada konteks pemberi, konteks penerima dan konteks masyarakat. Kemudian tapi Syafiqah, kalau kita nak bagi projek TP6 ni, kita kena bagi arahan tu sangat teliti, terperinci, supaya murid-murid kita ni tahu apa yang dia boleh buat. Jadi contohnya ini adalah contoh arahan ustazah. Kemudian kita bagi kumpulan, dia bagi kena buat apa, kemudian ini contoh projek yang mereka buat dan mereka pun bentangkan di dalam kelas. Baik, masya-Allah, saya rasa cukup menakjubkan apa yang dijelaskan oleh ustazah berkenaan dengan aktiviti yang dilakukan oleh murid-murid kita di dalam kelas untuk pentaksiran. Jika kita rancang dengan baik PBD ini mengikut DSKP dan SP yang terletak dalam DSKP tersebut. Baik, itu dia, masya-Allah. Jadi mungkin itulah pencerahan yang diberikan oleh ustazah berkenaan dengan aktiviti yang dilakukan untuk pentaksiran bilik darjah. Banyak lagi yang kita akan kongsikan, tapi sebelum tu jom kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Baik, bersama dengan kami dalam pentaksiran bilik darjah PBD, dan hari ini kita membincangkan tentang topik PBD dalam pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Dan ustazah, tadi kita dah belajar tentang pelaksanaan. Kali ini kita nak tahu juga tentang perekodan. Apakah itu? Benar, Syafiqah. Dipersilakan ustazah. Lepas kita laksanakan satu-satu PBD, apa yang kita patut buat dengan hasil kerja murid-murid tadi yang kita dah buat kumpulan, buat aktiviti individu, apa benda semua tu kan. Jadi kita buatlah perekodan. Step yang seterusnya, langkah yang seterusnya adalah perekodan. Jadi sebenarnya dalam perekodan PBD ni apa yang perlu direkodkan? Cuba kita rujuk slide ustazah. Dia ada 2 perkara, cikgu-cikgu semua, ustaz-ustazah. Yang pertama sekali, jika ustaz-ustazah kena faham, jika satu kelompok standard kandungan belum selesai diajar dan ditaksir, yang perlu direkodkan ialah
perkembangan pencapaian murid berdasarkan standard pembelajaran. Jika satu kelompok yang warna merah jambu tu pula, apabila jika satu kelompok standard kandungan telah selesai diajar dan ditaksir pula, yang perlu direkodkan ialah tahap penguasaan murid. Jadi dia punya istilah berbeza, Syafiqah. Ya, apa bezanya? Jangan risau, Ustazah tunjukkan. Jangan risau ya, jangan menangis dulu. Ya, okey. Jadi contoh tajuk kita ni kan tadi bidang fikah, zakat, penyuci harta. Jadi tadi kita dah bahagikan masa dia mengajarkan, Syafiqah kan. Hari lain, contoh hari Isnin warna ungu kita ajar. Yang hari Rabu warna merah jambu. Yang 3 SP tu, yang warna mustard tu hari Jumaat contohlah kan. Okey, ini dia contoh borang perekodan yang ustazah rekodkan setelah habis ustazah ajar yang masa hari yang warna ungu je. Yang warna ungu je. Ya. Macam contoh ni Ustazah ke? Ya, ini adalah contoh yang dah penuh Ustazah bagi tahap penguasaan. Ya, jadi ini adalah contoh borang perekodan yang Syafiqah pegang ni adalah contoh borang perekodan yang ustaz-ustazah semua boleh jadikan panduan. Tapi ini bukan borang perekodan yang tetap. Ustazah boleh guna kreativiti sendiri ya. Kreativiti sendiri untuk mencipta mencipta borang perekodan mengikut kesesuaian. Kalau saya sebenarnya ini saya cetak untuk kegunaan rancangan kita. Sebenarnya saya buat dalam laptop saya saja. Saya tak print lah. Tak cetak sebab nak jimat kertas. Jagalah alam sekitar. Ya, okey, jadi maksudnya apabila kita buat selesai satu kita buat saya taksir untuk 4.16.1. Kalau perhatikan dekat slide saya tak penuh lagi. Yang Syafiqah pegang tadi penuh sampai tak penguasaan. Yang saya buat yang dekat slide ni tak penuh. Betul tak Syafiqah? Perasan kan? Banyak lagi kosong. Lepas tu saya buat pula yang saya taksir yang 4.16.2 sampai 4.16.4 baru saya bagi lagi perkembangan dia. Baru bertambah lagi kita punya kita rekodkan pertambahan perkembangan murid kita. Begitu cara kita merekod Ustazah. Ya, begitu cara kita merekod perkembangan murid kita. Jadi apabila kita habiskan SP kita tu, standard pembelajaran kita tu sampai habis, sampai mereka buat dah projek TP6 kita tu, barulah kita habiskan lagi. Habiskan pula sampai ke SP yang terakhir. Ini tak bagi TP lagi ni, tak bagi TP lagi. Okey, bila nak bagi TP? Jadi tadi kan kita dah cakap belum selesai kita buat perkembangan. Dah selesai kita nak bagi TP. Macam mana nak bagi TP? Nak bagi TP kita kena rujuk ni pula. Buka di SKP, kita kena tengok standard prestasi untuk topik kita tadi, zakat penyuci harta. Inilah dia senarai standard prestasi untuk tajuk zakat penyuci harta. Ustazah dah senaraikan dekat slide Ustazah. Jadi kita tengok contoh. TP1 menyatakan perkara asas zakat. Apa perkara asas zakat tu? Contohnya maksud, hukum. Itulah perkara asas zakat. Dalil perkara asas zakat ke bukan? Dalil bukan perkara asas zakat. Kan? Semua orang tahu dalil zakat ke tidak? Itu bukan perkara asas zakat, kan? Maksud zakat asnaf, itu perkara asas zakat, kan? Jadi kita kena tahu ciri-ciri standard prestasi ini, barulah kita boleh memberikan TP yang bersesuaian kepada murid-murid kita. Jadi contohnya ini SK, dekat tengok slide Ustazah. Okey, 4.16 adalah SK, standard kandungan untuk tajuk zakat. 4.16.1 tu sampai 4.16.6 adalah standard pembelajaran untuk tajuk zakat kita. Jadi kita tengok maksud, hukum, itu adalah yang bersesuaian dengan TP mana? TP1. Okey. Kita tengok TP2 menerangkan kefahaman tentang zakat. Jadi kita tengok kalau murid kita ni dia boleh terangkan pasal zakat. Zakat ni dia kena bagi orang miskin je, orang kaya tak boleh. Kan? Orang kaya tak boleh. Itu dia fahamlah kan. Kalau kita nak tengok siapa yang boleh bagi TP6 ni, dia boleh bina tadi. Kita bagi dia cadangan nak buat projek zakat tadi. Dia mampu bagi cadangan projek mana dia nak bagi. Dia layaklah dapat TP6.
Begitu ya. Baik. Okey, jadi jadi kita dah tahu dah tadi, kita tengok macam anak murid ustazah tadi banyak CC tu kan. Jadi agak-agak berapa TP dia orang ni Syafiqah? Dah tentulah banyak yang TP 6, TP 5. Jadi kan mana yang 16.6 tu ada yang S tu sederhana saja. TP 6 dia ustazah sederhana, ustazah tak bagi dia TP 6, ustazah bagi dia TP 5 saja. Macam tu ya. Okey. Baik. Okey, kemudian untuk sikit lagi Syafiqah, untuk yang zakat, tapi untuk apabila kita nak habis dah tahun untuk terakhir sekali, dia ada TP keseluruhan. Kita boleh rujuk setiap di SKP setiap tingkatan tu ada kriteria diletakkan di situ bagaimana untuk menentukan TP keseluruhan untuk pendidikan Islam tingkatan. Baik, itu dia pencerahan daripada Ustazah berkenaan PBD, pelaksanaan dan perekodan untuk PBD dalam pendidikan Islam. Jadi Ustazah, mungkin Ustazah ada rumusan secara ringkas? Kalau nak buat PBD, satu kena buat rujukan yang betul daripada dokumen yang disediakan oleh KPM. Jangan malu bertanya, sering buat rujukan supaya kita tak salah buat. Baik, terima kasih Ustazah atas perkongsian dan juga nasihat di akhirnya, dan terima kasih, mudah-mudahan pencerahan yang diberikan mencerahkan kepada semua pendidik-pendidik, ibu dan ayah dan juga murid-murid yang sedang menonton kami. Jangan lupa terus ikuti PBD, pentaksiran dalam bilik darjah. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody. Saya Akmal Nazri. Selamat datang ke pentaksiran sumatif. Apa khabar murid-murid semua? Alhamdulillah sihat. Terbaiklah. Saya pasti murid-murid seperti macam pentaksiran sumatif ni apa pula Abang Akmal? Jangan risau, jangan pening kepala, bukan saya akan terangkan, tetapi kita akan bersama dengan seorang tetamu. Siapakah beliau? Jom kita tengok. Yap, saya pasti anda pun dah lihat siapakah beliau. Ini dia Tuan Maksum. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita ingin menaikkan banyak soalan mengenai pentaksiran sumatif ini kepada Tuan Maksum, saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita kali ini, iaitu Cikgu Suhaili. Apa khabar Cikgu Suhaili? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Tuan Maksum, katanya pentaksiran sumatif kali ini dia ada kena-mengena dengan instrumen. Betul ke Tuan Maksum? Betul. Jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan perbincangan kita mengenai pentaksiran sumatif di dalam pemasangan instrumen. Silakan Tuan. Terima kasih Akmal. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan pentaksiran sumatif ini,
komponen yang paling utama yang akan kita bincangkan ialah berkaitan dengan pemasangan instrumen. Sebelum itu kita berkenalan dulu apa yang dikatakan instrumen. Yap. Instrumen ni sebenarnya alat yang kita gunakan untuk kita mengukur sejauh mana ataupun kita menguji sejauh mana anak murid kita dah faham dan dah tahu dan dah faham, dah tahu dan dah boleh buat. Tahu, faham dan boleh buat terhadap sesuatu disiplin mata pelajaran itu. Jadi itu yang kita gunakan instrumen. Ya, instrumen dalam pentaksiran itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, instrumen ini berkaitan dengan ini juga saya akan menyentuh tentang pemasangan instrumen. Yang pertama sekali ialah instrumen pentaksiran objektif aneka pilihan dan yang kedua ialah pemasangan instrumen pentaksiran subjektif. Okey, kita berkenalan dulu dengan kedua-dua apa yang dikatakan dengan item ini. Item ialah perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respons yang merupakan maklumat yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran ataupun pengukuran konstruk. Itulah item, ya. Konstruk, Akmal tahu konstruk, Akmal? Masya Allah, dah 10 tahun dah saya tinggalkan. Konstruk itu ialah dimensi, apa dimensi yang kita nak bangunkan dalam diri murid. Yang paling asasnya, konstruk ini terdiri daripada konstruk pengetahuan, kefahaman, kemahiran. Kalau pentaksiran sumatif ni lebih kepada kemahiran kognitif dan seterusnya nilai. Itu konstruk. Konstruk. Jadi item ini kita menggunakan sesuatu konten mata pelajaran itu untuk mengukur konstruk. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, item ini kita klasifikasikan kepada dua. Yang pertama ialah item pengingatan ataupun recall. Item ini memerlukan murid mengingat sesuatu fakta ataupun banyak fakta berkaitan dengan mata pelajaran yang mereka pelajari untuk menjawabnya. Kalau tak ingat maknanya memang tak boleh jawab. Maknanya perlu menghafal. Itu pengingatan. Yang kedua ialah item pemikiran ataupun thinking. Thinking ni di samping dia ada menghafal maklumat-maklumat tertentu, mereka juga perlu berkemahiran mempunyai kemahiran berfikir untuk menjawab soalan-soalan tersebut ataupun item-item tersebut. Jadi dua klasifikasi item ini dalam setiap instrumen pentaksiran. Baik. Jadi kalau saya dapat lihat kan tuan, ada recall dan juga thinking di dalam klasifikasi item. Tapi sebenarnya apakah yang ditaksir dalam setiap pentaksiran tu tuan? Mungkin boleh terangkan lebih terperinci bagi murid-murid ini. Itu yang dimasukkan oleh Tuan Maksum. Ya, sebenarnya yang ditaksir dalam setiap item ataupun dalam instrumen pentaksiran ialah konstruk. Kita berbalik juga kepada konstruk. Tadi konstruk tu. Maknanya kita menggunakan tajuk yang ada dalam sukatan pelajaran ataupun kita kenali sekarang ni dokumen standard curriculum dan juga pentaksiran. Kandungan itu kita gunakan untuk kita menguji konstruk itu. Sama ada konstruk pengetahuan, pemahaman, pemikiran dan juga nilai. Itu sebenarnya yang kita uji. Faham yang murid-murid? Terbaik. Teruskan. Seterusnya, kita lihat apakah item yang dikatakan item objektif aneka pilihan. Item objektif aneka pilihan itu mungkin Akmal boleh tunjuk contoh kertas soalan yang kita ada tu. Buka di muka surat 1, mungkin ada beberapa item. Itu soalan PMR tahun 2012-2013 ya. Bukan soalan semasa. Betul. Mungkin Akmal boleh buka tengok apa yang dikatakan item objektif aneka pilihan, iaitu dia. Tuan-tuan dan puan-puan, item objektif aneka pilihan ini dia ada 4 pilihan jawapan. Jadi murid dia perlu jawab satu saja. Dan item objektif aneka pilihan ini bersifat dikotomus. Jawapan dia satu saja. Tak ada jawapan lebih daripada itu. Itu item objektif aneka pilihan. Ataupun kita panggil dia bersifat objektif. Objektif. Dan sebenarnya banyak lagi bentuk item objektif ni, tapi yang saya utarakan di sini hanyalah item objektif aneka pilihan. Okey Akmal? Seterusnya item subjektif. Item subjektif ni bersifat subjektiviti dalam respon penskoran, dan penskoran dia berbentuk politomus. Politomus ini kita menerima pelbagai bentuk jawapan. Pelbagai bentuk jawapan. Dia bukan terdiri daripada satu jawapan. Kemudian yang kedua, calon-calon ataupun murid-murid memberi respon mengikut tugasan. Dan yang ketiga, memberi ruang kepada calon mempamerkan kedalaman pengetahuan dan kemahiran kognitif mereka.
Berbeza dengan item objektif tadi, item subjektif ni dia boleh mengukur konstruk yang lebih luas. Mungkin kalau kita lihat kalau soalan-soalan esei tu, soalan-soalan subjektif, dia sebenarnya memberi ruang banyak kepada murid untuk mengemukakan idea. Betul. Itu item subjektif. Itulah dia mengenai item subjektif. Saya pasti murid-murid dapat bezakan kan, yang mana kalau objektif ada ABCD seperti mana yang Tuan Maksum terangkan, dan subjektif inilah yang akan mengukur sejauh mana anda faham dengan mata pelajaran tersebut. Baik, banyak yang kita nak bincangkan mengenai pemasangan instrumen ini kepada anda semua. Jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali. Baik, masih lagi menyaksikan Pentaksiran Sumatif bersama dengan saya, Akmal Nazri. Tanpa membuang masa, jom kita sambung kita punya perbincangan ni. Boleh Tuan? InsyaAllah boleh. Okey, jom kita. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Dalam sesi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melihat kaedah dan proses yang melibatkan pemasangan instrumen. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama sekali, kita mulakan dengan pemasangan instrumen objektif aneka pilihan. Item objektif aneka pilihan ini, yang pertama sekali, pegawai-pegawai yang terlibat dengan pembinaan pemasangan instrumen objektif aneka pilihan ini, pastikan setiap item objektif aneka pilihan itu telah diprauji. Prauji itu maksudnya kita dah uji, prauji kan kita dah bawa item-item itu kepada murid-murid, sampel kita ambil dan dipraujikan, kita dapat statistik dia. Dan juga rujuk instrumen pentaksiran tahun-tahun sebelumnya untuk kita memastikan supaya tidak ada pengulangan item dalam instrumen tersebut. Kemudian yang kedua, pegawai yang terlibat dengan pemasangan instrumen ini mesti merujuk kepada statistik praujian. Statistik praujian ini nanti kita akan lihat slide berikutnya. Boleh. Dan perkara-perkara yang perlu diperhatikan ialah pertama sekali P-value, MCS. P-value itu merujuk kepada bilangan murid yang memilih sesuatu option, sama ada option A, B, C atau D. Kemudian MCS itu merujuk kepada mean criterion score, iaitu kumpulan murid yang memilih sesuatu option itu, sama ada murid berpencapaian rendah, sederhana ataupun tinggi. Kemudian kita lihat juga R point by serial. R point by serial inilah Rush model, di mana kita melihat di situ ialah keupayaan sesuatu item itu mendiskriminasi kumpulan-kumpulan murid yang berpencapaian yang berbeza-beza ini. Kemudian delta. Delta itu merujuk kepada aras kesukaran sesuatu item itu. Perkara ketiga yang perlu diperhatikan ialah pertama, pastikan ujian mengikut piawai lembaga peperiksaan. Yang pertama sekali, perkara ini kita perhatikan min ujian. Min ujian ini adalah purata ujian. Purata ujian ni merujuk kepada kalau soalan objektif aneka pilihan itu instrumennya mengandungi 40 soalan. Purata ujian ni mestilah 20. Kalau dia 50 mestilah 25, separuh daripada jumlah soalan itu. Min ujian ini merujuk kepada peratus murid boleh menjawab semua betul. Ya, ke 20. Kemudian min delta. Min delta ni merujuk kepada purata aras kesukaran. Maknanya min delta itu mesti dalam lingkungan 13. Nanti saya akan terangkan bila kita tengok pada statistik. Kemudian kita ada min RPBs. Min RPBs ini semakin tinggi semakin baiklah. Dia mesti lebih daripada 0.200. Kalau dia kurang daripada itu, maknanya dia tak boleh dipasang. Kemudian kita lihat prinsip sistem 9 poin. Sistem 9 poin ini mesti dipatuhi. Kita akan lihat slide berikutnya nanti. Kemudian mematuhi jadual spesifikasi ujian ataupun JSU. Kita melihat dari segi aras kesukaran, konteks dan juga konstruk. Okey. Seterusnya, ini yang saya katakan tadi, statistik praujian. Data analisis data praujian, item objektif saja. Option tu A, B, C atau D. Yang warna hijau ada star D itu, itulah jawapan bagi soalan itu. Okey. P-value itu merujuk kepada peratusan murid memilih sama ada option A atau B atau C atau D.
Kalau kita rujuk di situ, yang memilih A itu ada 11.7%, Okey. B 8.6%, C 5.5%, D 74%. Makna D itu tinggilah. Betul. Kemudian Akmal, MCS tu juga kita perhatikan. MCS tu tadi saya sebut kumpulan murid yang memilih sesuatu option itu. Kalau dia bawah daripada 12.5, Aha. memang murid itu berpencapaian rendah. 12.5 ke atas dia daripada sederhana ke pandai. Jadi kumpulan murid pandai dan sederhana tu dia tidak ada di A, B, C. Semua dah pergi kepada D. Kepada D. Dia, mana dia memilih jawapan yang betul lah. Yang di betul, situ. yap. Kemudian RPBs. RPBs ni R point by serial, di mana yang ini merujuk kepada keupayaan item itu mendiskriminate kumpulan pelajar tadi, mendiskriminasi. Diskriminasi maksud saya ini membezakan kumpulan murid pandai, kumpulan murid yang sederhana kurang, dan yang rendah. Oh, okey. Jadi makin tinggi itu, kalau di situ dia ada point 463, maknanya dia makin baguslah, cantiklah item itu, dan boleh kita gunakan. Delta tu merujuk kepada aras kesukaran. Aras kesukaran ini kita ada range dia daripada 8.5 sampai 12, itu aras rendah, mudah. 12.1 sampai 14 adalah item yang sederhana, manakala 14.1 ke atas sehinggalah 16.5, kita stop, kita berhenti dekat 16.5, itu aras tinggi. Jadi kalau item ini kita rujuk, tengok kepada statistik ini, dia merupakan item yang apa tu? Mudah ke, sederhana ataupun tinggi? Yang ini tinggi. Tinggi. Rasa tinggi. Sebenarnya item ini rendah. Kita Oh, rujuk sebab pada ramai yang menjawab dengan betul. D. Ya. Oh. Kita boleh tengok pada P value tadi. P value dia 74%. Oh ya. Kemudian delta dia 10.4. 10.4 dia rendah. Ini selalu soalan nombor 1 atau 2 lah ni. Tak semestinya lah. Tak Tengok semestinya. kemungkinan berada di mana-mana. Ya, Tapi okey. ada setengah instrumen itu dia menyusun mengikut aras kesukaran. Ya. Ada setengah instrumen dia menyusun mengikut tajuk, konteks. Okey, ini statistik praujian. Jadi kita gunakan statistik ini untuk kita pilih item-item sebelum kita pasang menjadi satu instrumen yang lengkap. Okey. Okey. Seterusnya, Seterusnya, instrumen subjektif pula. Subjektif ni kita tak ada buat praujian setakat ini, sebab dia proses dia memang agak rumit sikit kalau kita menggunakan kaedah praujian. Ya. Tapi kita gunakan kepakaran guru-guru yang merupakan panel-panel penulis item kita. Kita bincang bersama untuk memastikan aras kesukaran dia. Yang pertama, item pemasangan instrumen subjektif ini, pastikan item telah dinilai mengikut sistem 9 poin. Sistem 9 poin. Okey, seterusnya mesti merujuk instrumen-instrumen tahun sebelumnya untuk mengelakkan item-item daripada berulang dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, menepati jadual spesifikasi ujian. Kita kena pastikan konteks, konstruk, aras kesukaran dan klasifikasi item itu menepati piawai lembaga dan sediakan peraturan pemarkahan. Peraturan pemarkahan ini penting bagi item subjektif. Okey. Baik, seterusnya inilah yang dikatakan sistem 9 poin. Sistem 9 poin dia melibatkan 3 aspek. Yang pertama, keakuran, ketepatan dan kejelasan, dan juga kesesuaian. Kalau keakuran tu dia ada 3 lagi perkara yang perlu dirujuk. Mesti akur dengan kurikulum, mesti akur dengan peluang, dan mesti akur dengan spesifikasi. Kalau dia tak akur, memang item tu kita tolak. Kemudian ketepatan dan kejelasan. Ketepatan dan kejelasan dia melibatkan konstruk. Konstruk yang kita nak tanya dalam sesuatu item itu mestilah tepat. Kemudian tajuk yang kita gunakan untuk mentaksir konstruk itu juga mesti jelas. Kemudian kejelasan melibatkan persembahan item itu mesti jelas dan boleh dibaca dan mudah difahami. Okey, kemudian yang ketiga, kesesuaian. Kesesuaian dia merujuk kepada aras kesukaran. Item tu kalau kita kata di aras rendah, mestilah di aras rendah. Dan pastikan prinsip kita pemasangan item, pemasangan instrumen melibatkan 50% item aras rendah, 30% aras sederhana dan 20% aras tinggi. Kemudian yang kita tanya itu mestilah penting. Bukan perkara-perkara sisipan, mestilah perkara yang terkandung dalam kurikulum. Kemudian adil. Adil ni melibatkan kepada semua
gender ataupun semua kumpulan. Ya, jangan ada yang bias ataupun memberi kelebihan kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Itu yang kita katakan sistem 9 poin, Akmal. Sistem 9 poin ini memang Malaysia punya, Malaysia yang bangunkan. Okey. Itu seterusnya. Itu saja setakat ini. Okey, baik murid, kita nak berhenti rehat dulu tuan Pada anda semua jangan kemudian, selepas ini kita akan kembali lagi dalam pentaksiran sumatif. Murid-murid masuk ke kelas kerana kita dah pun kembali lagi dalam pentaksiran sumatif bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Tuan Maksum. Tuan, jom kita sambung balik kita punya perbincangan. Boleh ke? Boleh. Okey, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Akmal. Okey, baik. Seterusnya saya akan sambung penerangan ini berkaitan dengan penghasilan dan percetakan instrumen. Okey. Baik. Sebelum dicetak, proses yang pertama yang akan dilakukan adalah mesyuarat penilaian draft akhir kertas soalan. Ini baru draft kertas instrumen pentaksiran. Pegawai pembina perlu menyediakan perkara-perkara berikut. Yang pertama, draft akhir instrumen ikut reka letak yang betul. Kemudian jadual spesifikasi ujian, analisis item ataupun statistik pra-ujian bagi item objektif aneka pilihan dan kad item objektif aneka pilihan. Kemudian jawapan dan peraturan pemarkahan bagi item subjektif. Okey, kertas soalan tahun-tahun sebelumnya, itu 3 tahun sebelumnya, tahun-tahun lepas, kamus untuk kita merujuk ejaan dan istilah-istilah, dan buku-buku istilah, mungkin bagi setengah mata pelajaran dia ada istilah-istilah khusus, kemudian buku teks dan juga buku rujukan yang berkaitan, dan seterusnya sukatan pelajaran ataupun dokumen standard kurikulum dan pentaksiran ataupun DSKP. Ini perkara yang kita perlu rujuk. Seterusnya, mesyuarat jawatankuasa penilaian draft akhir. Tugas jawatankuasa mesyuarat penilaian draft akhir ini ialah memastikan yang pertama sekali kesepadanan item dengan jadual spesifikasi ujian. Kalau tak sepadan, maknanya instrumen itu ada masalah. Yang kedua, memastikan format instrumen kita betul. Format ni kalau mungkin ada kertas 1 soalan objektif aneka pilihan, kertas 2 subjektif, itu contoh format. Yang kedua, memastikan arahan soalan jelas. Yang keempat, memastikan keseluruhan soalan jelas dari segi idea, arahan dan juga aras kesukaran. Kemudian seterusnya, memastikan sistem 9 poin dipatuhi. Ini baru draft. Baik. Kemudian diadakan pula mesyuarat kajian semula. Dalam mesyuarat kajian semula ini, draft kertas soalan tadi perlu diteliti secara keseluruhannya. Kemudian setiap item yang ada dalam instrumen pentaksiran itu juga perlu diteliti satu persatu. Kemudian memastikan instrumen mencakupi semua konstrak yang hendak ditaksir, dan seterusnya memastikan setiap item boleh membezakan tahap pencapaian murid. Ini yang tadi yang saya sebut, Akmal, sebagai boleh mendiskriminasi kumpulan pencapaian murid ini, setiap item itu. Okay. Kemudian taburan tahap kesukaran yang sesuai. Kemudian seterusnya jawapan sesuai dengan tugasan soalan. Bagi item subjektif, kita tengok itemnya, soalannya, dan juga kita tengok jawapannya. Baik. Okey, kemudian menentukan sama ada sesuatu soalan ditolak atau disimpan. Soalan ataupun item tadi ditolak, disimpan ataupun perlu diganti. Disimpan untuk perhatian ataupun perlu diganti. Kalau ada penggantian, kalau ada pembetulan, kena buat serta-merta ketika itu juga. Ini draft soalan dalam mesyuarat kajian semula. Seterusnya, bila selesai mesyuarat kajian semula itu, barulah kita sediakan manuskrip kertas soalan ataupun kita sebut sebagai instrumen pentaksiran tadi. Ini baru manuskrip. Dan pegawai pembina perlu menyerahkan fail hijau kepada ketua unit ataupun pengurusi mesyuarat kajian semula tadi. Dalam fail hijau ini mesti ada manuskrip kertas soalan, soft copy kertas soalan ataupun soft copy instrumen pentaksiran tadi, soft copy grafik, kad item, kemudian bahan-bahan panel dan juga senarai panel yang terlibat dengan penilaian item. Jawatankuasa mesyuarat kajian semula, kemudian pegawai pembina perlu memusnahkan soft copy
soalan-soalan yang berkaitan dengan instrumen tersebut. Kemudian pengurusi mesyuarat tadi akan menerima fail dan dia dah buat semakan. Kemudian dia buat semakan dan seterusnya pembetulan itu telah dibuat. Ketua unit ataupun ketua mesyuarat, pengurusi mesyuarat tadi akan menyerahkan kepada unit penyuntingan untuk disunting dan seterusnya persediaan untuk mesyuarat kumpulan. Ini lagi Akmal, proses yang seterusnya ini pracetak. Bila ketua unit penyuntingan dah terima, ketua unit penyuntingan dan pegawai-pegawai penyunting yang terlibat dengan mata pelajaran tertentu akan menyediakan manuskrip tadi dalam bentuk kamera ready copy ataupun kita panggil CRC. Jadi pegawai-pegawai penyunting akan membaca bersama-sama dengan pegawai. Kemudian disediakan, selepas pembacaan itu disediakan manuskrip untuk mesyuarat kumpulan. Bila dalam mesyuarat kumpulan, kalau ada pembetulan, perlu dibetulkan lagi. Kemudian dah selesai semua pembetulan itu, barulah diserahkan kepada ketua penolong pengarah. Ketua penolong pengarah akan menyerahkan kepada manuskrip kepada timbalan pengarah dan juga pengesahan perlu dibuat oleh timbalan pengarah dan seterusnya kita serah kepada sektor percetakan untuk menguruskan percetakan ataupun kita panggil sebagai jawatan kuasa CRC tadi. Okey. Seterusnya Akmal. Ini semakan yang sebelum yang kita perlu buat sebelum percetakan banyak. Baik. Jadi dia ada lagi peringkat untuk kita menyemak dan pencetak biasanya akan hantar kepada kita salinan kertas instrumen pentaksiran tadi itu sebelum dicetak banyak dan kita akan semak seterusnya. Jika ada pembetulan kita betulkan lagi, jika tak ada kita approve untuk percetakan banyak. Dan selepas percetakan banyak itu barulah kita libatkan di sini dia melalui proses seterusnya iaitu pengesahan pengarah peperiksaan. Jadi kita semak lagi kertas instrumen itu. Ini pengarah peperiksaan akan mengesahkan nanti, pegawai-pegawai pembina, timbalan pengarah kanan semua akan mengesahkan sama ada kertas instrumen itu bebas daripada sebarang kesilapan ataupun kalau ada kesilapan kita perlu sediakan pembetulan errata kita panggil dan kemudiannya adalah pengesahan pengarah dan selepas itu bolehlah kertas itu digunakan untuk calon-calon menduduki peperiksaan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk slot ni lah Akmal. Okay. Baik. Okey. Tuan, mungkin saya nak tanya juga kepada Tuan sendiri kan. Kalau kita dapat tengok kan sebenarnya lembaga peperiksaan sangat memandang serius dan cukup ketat kan apabila orang kata apa membina instrumen apa sahaja bentuk-bentuk soalan kan. Jadi mungkin Tuan juga boleh terangkan kenapa lembaga peperiksaan ataupun LP ini cukup ketat di dalam pembinaan instrumen ini Tuan. Pembinaan instrumen kita tetapkan dalam proses mempunyai proses yang sangat ketat ni kerana tuan-tuan dan puan-puan kalau kita tengok peringkat SPM misalnya, SPM kita melibatkan persijilan. Betul. Jadi instrumen pentaksiran kita itu mestilah instrumen yang mantap menepati piawai supaya apabila murid-murid kita yang menduduki peperiksaan ini dapat keputusan dan keputusan itu diiktiraf oleh badan-badan pentaksiran antarabangsa ataupun juga untuk membolehkan murid-murid kita menduduki menyambung pelajaran di institusi-institusi pengajian tinggi dalam negara ataupun luar negara. Dan kalau di peringkat menengah rendah yang mungkin tidak ada peperiksaan SPM bukan untuk tujuan pensijilan, sebenarnya instrumen yang kita bina ini mesti menepati piawai-piawai itu supaya apa yang kita laporkan nanti kepada masyarakat adalah perkara yang sebenarnya. Maknanya kalau macam Akmal, kalau macam Akmal sejarah lah contoh. Dia dapat kalau dalam PBS ini pentaksiran berasaskan sekolah kita akan keluarkan keputusan Akmal sejarah dia dapat tahap penguasaan 6 ataupun TP 6. Itu tinggi lah tu. Oh alhamdulillah. Tinggi. Jadi tinggi itu apa? Apa bagus, makna tinggi cemerlang. Itu? Bagus, cemerlang. Itu pentaksiran yang mudah lah kita kata. Tapi dalam PBD nanti tahap penguasaan itu kita akan ada deskriptor. Maknanya dia cemerlang tu apa? Pengetahuannya macam mana, kefahaman dia terhadap topik itu macam mana, boleh menghurai, boleh menilai dan sebagainya. Jadi itulah kepentingannya kita mengawal kualiti itu. Okey Tuan, mungkin Tuan juga boleh berikan rumusan secara ringkas dan padat kan mengenai pembinaan instrumen. Apa yang Tuan dah terangkan tadi, silakan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pembinaan instrumen ini dia melalui proses yang sangat
agak lama lah, agak lama dan mengalami ataupun mengikuti proses-proses yang ketat untuk kita menjamin kualiti sesuatu instrumen pentaksiran itu. Kualiti ini sangat penting bagi bukan saja untuk kita menjaga nama baik kerajaan, tetapi juga sistem peperiksaan kita dan juga sistem pendidikan kita seterusnya. Betul. Jadi apa yang kita laporkan, apa yang anak murid kita alami dalam sesuatu pentaksiran itu, yang kita laporkan itu adalah satu laporan yang sangat bermakna dan sangat boleh diterima oleh semua pihak. Okey, terima kasih Tuan Maksum dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Suhaili kerana bersama-sama di dalam perbincangan kita kali ini, iaitu pentaksiran sumatif. Baiklah, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Sentiasa jaga diri, okey? Bye-bye. Bye-bye.